Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada malam ini grup kami akan membentangkan mengenai penulisan hasil pembelajaran. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nadirah binti Abu Bakar dan rakan-rakan saya Nur Fazwani, Siti Nur Atikah, Syaza Rozida dan Ummu Aiman. Pertama sekali kita pergi kepada apa itu hasil pembelajaran. Ianya bermaksud apa yang boleh ditunjukkan oleh pelajar tentang pengetahuan dan kebolehan membuat sesuatu selepas sesuatu perkara diajar. Dalam erti kata mudah, ianya merujuk kepada apa yang pelajar peroleh selepas proses PDP berlangsung. Seterusnya, isi kandungan, kaedah mengajar dan bahan pengajaran merupakan alat atau cara untuk mencapai hasil pembelajaran. Terdapat 4 ciri-ciri hasil pembelajaran yang baik, iaitu yang pertama, ia mestilah berorientasikan murid, iaitu ia mestilah berfokuskan kepada murid. Yang kedua, menghuraikan hasil pembelajaran, iaitu selepas tamat proses pembelajaran, pelajar dapat menerangkan dan menghuraikan tentang apa yang telah mereka pelajari. Yang ketiga, hasil pembelajaran mestilah bersifat jelas dan mudah difahami. Kebiasaannya ia dimulakan dengan kata kerja seperti melabel, mengukur, menyenaraikan dan sebagainya. Dan yang terakhir, ia mestilah bersifat eksplisit, iaitu boleh dilihat dan apa-apa yang tersurat seperti mengenal pasti, menyenaraikan, menulis dan melukis. Antara kepentingan penulisan hasil pembelajaran ialah yang pertama, ia dapat menyatakan apa yang perlu dikuasai oleh pelajar. Yang kedua, membantu guru untuk memberi tumpuan dalam penguasaan hasil. Yang ketiga, membantu guru merancang dan menggunakan pelbagai kaedah pembelajaran dan alat bantu mengajar yang berkesan. Dan yang terakhir, ia membantu guru dalam membina ujian formatif dan summatif. Secara keseluruhannya, ia dapat memudahkan guru untuk merancang pengajaran bagi mencapai objektif dalam bilik darjah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan teruskan pembentangan yang seterusnya, yang mana dalam ilmu pendidikan, pengetahuan pelajar ni biasanya dibahagikan kepada 3 domain atau 3 bidang, iaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Dan objektif-objektif pendidikan boleh juga dibahagikan kepada 3 bidang tersebut. Okey, kita tengok yang pertama adalah bidang kognitif, yang mana bidang kognitif ni dia menekankan hasil intelek seperti pengetahuan, pemahaman dan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Okey, kita tengok aras kemahiran yang pertama adalah pengetahuan, yang bermaksud mengingat kembali sesuatu, sama ada fakta, prinsip, idea, konsep dan sebagainya. Hasil pembelajaran umum adalah hasil pembelajaran untuk jangka masa panjang. Dan kata kerja yang digunakan ni biasanya macam sama-sama sikit lah berbanding dengan khusus. Hasil pembelajaran khusus ni kata kerja yang digunakan lebih jelas untuk mengukur tahap pelajar. Contoh, untuk pengetahuan boleh guna mengetahui, dan yang khusus boleh guna melabel, mendefinisi dan menyenarai. Manakala yang kedua adalah kefahaman, maknanya selepas nak faham ni pelajar kena tahu dulu baru pelajar dapat faham dan terangkan sesuatu tu dengan menggunakan ayat dia tersendiri. Okey, untuk hasil pembelajaran umum, pelajar dapat memahami, dapat mentafsir, dan yang khusus adalah dapat memberi contoh, dapat menerang dan dapat menghurai. Okey, dan yang ketiga adalah aras kemahiran aplikasi, yang mana aplikasi ni kemampuan pelajar untuk mengaplikasikan sesuatu pengetahuan tu ke dalam situasi yang berbeza, situasi yang baru dia dapat aplikasi juga pengetahuan tersebut. Okey, untuk yang umum guna kata kerja mengaplikasi, menggunakan, dan yang khusus menghasil, pelajar dapat menghasil dan pelajar dapat menyelesaikan. Dan yang keempat adalah analisis. Analisis adalah kebolehan untuk memecahkan sesuatu kepada bahagian-bahagian dan kenal pasti kaitan antara bahagian-bahagian tersebut. Yang mana untuk hasil pembelajaran umum ni dapat diukur dengan pelajar ni mampu ke menganalisis sesuatu, ataupun untuk yang khusus pelajar dapat membeza, pelajar dapat menyusun ataupun membuat inference. Dan yang keempat adalah sintesis, iaitu kebolehan mencantumkan unsur-unsur atau konsep-konsep supaya mendapat satu corak atau struktur yang bermakna. Yang mana hasil pembelajaran umum adalah pelajar ni dapat menulis cerita ataupun pelajar dapat mencipta, pelajar dapat membina. Dan yang khusus pula adalah pelajar dapat merumus, pelajar dapat berucap. Dan yang terakhir adalah penilaian, iaitu kebolehan menilai sesuatu, yang mana
Untuk yang umum ni, pelajar dapat menilai lah sesuatu tu. Dan untuk yang khusus pula, pelajar ni dapat menyokong ataupun pelajar dapat mengkritik. Okey. Untuk itu sahaja daripada saya serahkan kepada sahabat saya, Ummu Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan menyambung perbincangan hasil pembelajaran dalam bidang afektif. Bidang afektif termasuk hasil pembelajaran yang menegaskan rohani dan emosi seperti sikap dan nilai. Yang pertama, nilai murni sarwa jagat. Berikut ialah diserapkan ke dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Antaranya ialah baik hati, berdikari, berhemah tinggi, hormat menghormati, kasih sayang dan lain-lain lagi. Yang kedua, jikalau guru ingin menyatakan hasil pembelajaran secara umum dengan menggunakan perkataan kata kerja, guru bolehlah menggunakan perkataan seperti menyedari tentang sesuatu, iaitu murid menyedari tentang sesuatu. Murid ni dapat menerima sesuatu teguran, nasihat, tugas, penerangan, tanggungjawab. Murid juga dapat memahami kepentingan sesuatu, sikap, nilai, peraturan, ataupun murid dapat menggunakan sesuatu sikap yang positif atau nilai dalam situasi yang baru. Yang ketiga, guru boleh menyatakan hasil pembelajaran secara khusus dengan menggunakan perkataan kata kerja seperti murid bekerja dengan tekun dan tabah, murid dapat berbincang dengan kawan-kawan dan ataupun secara berkumpulan, murid-murid dapat belajar bercakap dengan sopan santun, murid-murid dapat melaksanakan dan mematuhi arahan serta peraturan. Antara contoh hasil pembelajaran afektif ialah pelajar dapat membezakan antara anggota rukun dan sunat wuduk dengan baik serta mampu melaksanakannya mengikut tertib yang betul. Dan sebagai seorang guru, kita perlu tahu bahawa hasil pembelajaran dalam bidang afektif adalah mengambil masa yang panjang untuk dikuasai dan sukar untuk dinilai. Guru juga seharusnya menerapkan sikap dan nilai murni dalam kalangan pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran. Nyatakan hasil pembelajaran dalam bidang psikomotor. Bidang psikomotor termasuk hasil pembelajaran yang menegaskan kemahiran gerakan. Contohnya, penulisan, menaik, berenang, bercerita, bermain memasak, melukis, membina sesuatu dan mengoperasi mesin atau alatan. Guru boleh menyatakan hasil pembelajaran umum dengan menggunakan perkataan kerja. Seperti, pelajar dapat menulis dengan cepat dan tulisan mudah dibaca. Pelajar dapat menaip dengan cara yang betul. Hasil pembelajaran dapat dikenal pasti dalam huraian sukatan pelajaran, seperti objektif atau objektif khusus, huraian atau huraian kandungan, kemahiran saintifik atau kemahiran berfikir, aktiviti atau kegiatan, nilai, unsur patriotisme dan catatan. Contoh huraian sukatan pelajaran tentang kemahiran bercerita. Hasil pembelajaran khusus diberi di bawah laju kemahiran sebagai bercerita, berpandukan gambar atau keadaan sebenar. Kemahiran bercerita, berpandukan gambar atau keadaan sebenar. Huraian sukatan pelajaran. Pelajar bercerita berpandukan gambar bersiri atau gambar tunggal yang mengandungi pelbagai maklumat. Sebagai contoh, pekerja sedang membelah dan memotong kayu balak. Jentera sedang mengangkat kayu dari lori. Pelajar bercerita tentang keadaan sebenar yang diperlihatkan. Contoh, situasi sewaktu pulang dari sekolah. Sebagai rumusan,
Hasil pembelajaran ialah apa yang boleh ditunjukkan oleh pelajar tentang pengetahuan dan kebolehan membuat sesuatu selepas sesuatu perkara diajar. Penentuan hasil pembelajaran penting untuk mengetahui apa yang perlu dikuasai oleh pelajar, memberi tumpuan kepada penguasaannya, merancang kaedah-kaedah mengajar dan membina ujian formatif dan sumatif. Hasil pembelajaran khusus boleh dinilai dengan mudah dan harus dibezakan dengan hasil pembelajaran umum atau kenyataan lain yang merupakan isi kandungan proses pengajaran dan proses pembelajaran. Hasil pembelajaran boleh dinyatakan dalam bentuk bidang dan aras. Seterusnya, hasil pembelajaran dalam bidang kognitif menegaskan hasil intelek dan boleh dikategorikan mengikut taksonomi Bloom, iaitu pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian. Hasil pembelajaran dalam bidang efektif pula menegaskan hasil rohani dan emosi termasuk sikap dan nilai yang perlu diserapkan walaupun susah untuk dinilai dalam jangka masa yang pendek. Dan akhir sekali, hasil pembelajaran dalam bidang psikomotor menegaskan tentang kemahiran gerakan. Sampai di sini saja kumpulan kami. Sekian, terima kasih.